Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk subjek Pendidikan Islam tingkatan 5, bidang Al-Quran, pelajaran 4, ciri-ciri mukmin berjaya. Pada hari ini, antara objektif yang perlu kita capai dalam pembelajaran adalah pertama, menyatakan ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat dalam ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Yang kedua, menerangkan salah laku seksual dan akibatnya. Yang ketiga, menjelaskan pengajaran ayat. Baiklah, kita akan ketahui atau fahami maksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya, aflahal, berjayalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina hum, iaitu mereka yang fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam solat. Potongan yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Wallazina hum lifurujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa, kecuali kepada isterinya atau hamba sahaya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ayat yang ketujuh surah Al-Mu'minun. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Kemudian, sesiapa yang menginginkan selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, dan mereka yang tetap memelihara solatnya. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, mereka itulah orang yang berhak mewarisinya. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ayat yang saya bacakan tadi adalah merupakan surah Al-Mu'minun beserta dengan terjemahannya. Di dalam ayat surah Al-Mu'minun, ayat 1 hingga 11, ada 7 ciri-ciri mukmin yang berjaya. Yang pertama, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Yang ketujuh, sentiasa menjaga solat. Jadi 7 ini merupakan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Di sini saya akan huraikan berkenaan dengan 7 ciri mukmin yang berjaya tadi. Pertama, beriman kepada Allah SWT, yang bermaksud orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah SWT yang berhak disembah dengan melakukan segala seluruhannya dan meninggalkan larangannya. Ciri yang kedua, khusyuk dalam solat. Menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia dengan menjauhkan diri daripada
perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah atau perkara yang merosakkan akhlak. Ciri yang keempat, menunaikan zakat ialah dengan mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Ciri yang kelima, menjaga kehormatan diri, menjaga dan mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Yang keenam, menjaga amanah dan janji dengan menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan, contohnya dalam pekerjaan, harta benda dan kerahsiaan. Ciri yang ketujuh, memelihara solat, iaitu dengan menunaikan solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Di sini juga kita akan bincangkan tentang ciri ataupun salah laku seksual dan akibat. Pertama, salah laku seksual tentang zina. Zina bermaksud melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Contohnya, persetubuhan haram yang berlaku antara pasangan kekasih. Yang ini kita panggil zina. Yang kedua, sumbang mahram. Apa maksud sumbang mahram? Sumbang mahram bermaksud melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contohnya, persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik kandung atau adik-beradik tiri. Salah laku seksual yang ketiga iaitu hubungan seks luar tabi'i. Apa dia yang dimaksudkan dengan hubungan seks luar tabi'i? Ianya bermaksud melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Apakah contohnya? Liwat, musahaqqah ataupun lesbian, onani ataupun persetubuhan dengan haiwan. Jadi, tiga salah laku seksual ini merupakan contoh yang sangat dekat dengan kita. Kita lihat pula apa akibat salah laku seksual yang telah saya nyatakan tadi, iaitu zina, sumbang mahram ataupun hubungan seks luar tabi'i. Jadi antara kesannya atau akibat boleh menggugatkan kehormatan masyarakat. Yang kedua, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak tidak sah taraf. Yang ketiga, menyebabkan kerosakan institusi kekeluargaan. Yang keempat, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Yang kelima, boleh terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan juga sifilis. Dan yang terakhir, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Oleh itu, kita lihat bahawa terdapat banyak akibat ataupun kesan yang sangat besar dalam diri dan juga masyarakat. Okey, apa pengajaran ayat yang boleh kita dapat melalui surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11? Di sini saya beri 4 pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuknya agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Jadi itu sahaja pada hari ini untuk tajuk bidang Al-Quran pelajaran 4, ciri-ciri mukmin yang berjaya, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.